Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita kembali ke kitab kita, Hidayatul Mutafakkirin, muka surat 19, baris yang ketiga dari bawah, ketahui olehmu. Di situ kita berhenti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Ketahui olehmu bahwasanya barang siapa i'tiqad ia dengan barang yang tersebut itu, iaitu apa yang kita perkatakan pada minggu lepas, orang-orang yang beriktikad mengatakan bahawa ruh itu qadim ataupun sebahagian daripada qadim, dan ada yang mengatakan terus secara terang-terangan ruh itu adalah Tuhan. Ruh itu adalah Allah itu sendiri. Seperti dalam baik-baik baris yang di atas itu, tuan-tuan rujuk semula. Atau berkata ia akan dia atas jalan bersenda-senda, ataupun dia buat main-main. Persoalan akidah, tuan-tuan dan puan-puan, bukan persoalan main-main, persoalan gurau, persoalan lawak, jenaka. Ya, kalau persoalan nikah kahwin, talak dan cerai pun menjadi betul, menjadi serius, terjadi, jatuh talak kalau main-main pun. Itu dengan manusia, hubungan dengan manusia, hubungan kita dengan Allah SWT, persoalan akidah lebih sensitif lagi. Jadi jangan bawa berlakon. Jadi kafir, ucap perkataan-perkataan kafir, bawa bersenda-senda begini. Contoh, dia kata apa? Bila dia keluarkan rokok, dia kata jaga, Allah nak merokok ni. Ya. Walaupun kalau bergurau, apatah lagi kalau i'tiqad. Pegangan yang betul-betul dimantapkan dalam jiwa dia, dalam hati dia, maka jadi kafir ia. Artinya siapa? Artinya orang yang mendakwa bahawa roh itu qadim, atau sebahagian daripada qadim, atau roh itu sebenarnya Tuhan, bahkan dialah Allah sebenarnya, sama ada cara serius ataupun persendaan. Maksudnya apa? Maksudnya bergurau. Jadi kafir. Kafir di sini kafir i'tiqad, kafir aqidah, kafir a'zam yang keluar daripada daerah keimanan, kekal dalam neraka buat selama-lamanya bersama dengan Firaun, iblis dan syaitan. Ya, itu kafir. Bukan kafir itu kufur nikmat. Telah berkata Syekh Ibn Hajar, yakni Al-Haytami, nama sebenar beliau ialah Ahmad bin Muhammad, di dalam kitab Al-A'lam biqawati' Islam, nama kitab ni. Kita baca. Wa innahu law qala ar-ruhu qadimun aw qala ana Allah aw huwa ana aw qala ar-ruhu min nurillahi fa idza ittasala an-nuru bin nuri ittahada kafara fi jami'i hadhihi al-masail. Sekali lagi tuan-tuan kita baca. Wa innahu law qala ar-ruhu qadimun aw qala ana Allah aw huwa ana aw qala ar-ruhu min nurillah fa idza ittasala an-nuru bin nuri ittahada kafara fi jami'i hadhihi al-masail. Itu nas Arabnya. Artinya
bahwasanya jikalau berkata seseorang bermula ruh iaitu qadim, ia, atau berkata ia, aku Allah, atau Allah itu aku, atau berkata ia, bermula ruh itu daripada nur Allah, cahaya Allah. Maka apabila berhubung nur ruh itu dengan nur Allah, nescaya bersatu keduanya. Apa terjadi tuan-tuan dan puan-puan? Nescaya jadi kafir ia. Pada ini segala masailnya, masailihi. Bahasa Arab, masail itu jamak masalah. Masalah itu persoalan, isu. Masail itu jamak masalah. Dalam persoalan-persoalan ini, ya, kata Imam Ibn Hajar, seseorang mengiktikadkan bahawa cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, roh itu adalah cahaya Allah, adalah nur Allah. Apabila dia berhubung nur Allah itu dengan nur ruh, maka bersatu. Ini i'tiqad hulul ataupun ittihad. Manusia boleh bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan bahawa ajaran ini lebih bahaya daripada ajaran Nasrani. Kerana Nasrani itu percaya bahawa Allah SWT itu hulul pada Nabi Isa AS. Hulul ni bersatu dengan Nabi Isa AS. Ada denominasi ataupun mazhab yang lain mengatakan bahawa Allah SWT itu hulul juga kepada Siti Maryam dan Nabi Isa AS. Artinya bersatu makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hulul, ittihad. Fahaman ini, kalau sampai dia kata apa? Anallah, aku Allah. Aku ni Tuhan. Huwa ana, dia itu aku. Artinya Allah itu akulah. Ini tuan-tuan dan puan bersatu. Bersatu dengan hamba. Maka syirik akbar. Apatah lagi kalau sekiranya bersatu dengan semua makhluk ini. La mawjuda illallah, ma la mawjuda illallah. Ni zaman-zaman sekarang ni, hati-hati tuan-tuan. Ya. Dia kata tidak ada yang wujud, sebenar-benar wujud itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pergi ke apa? Pergi ke serba Tuhan. Serba Tuhan. Ajaran serba Tuhan inilah yang difatwakan sebagai syirik. Baik. Di kampung saya tuan-tuan, ada yang kata pokok kelapa sawit tu Tuhan. Allah. Apa pula peliknya? Sambil dia menyebut la maujuda illallah. Ya. Tidak ada yang wujud melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih bahaya pada ajaran Nasrani. Ajaran Nasrani Nabi Isa itu saja. Ini semua sekali. Sebab itu ada yang sampai mengatakan, dia kata apa? Wa mal kalbu wal khinsiru illa ilahuna. Wa mallahu illa rahibun fi kanisah. Tidak adalah anjing dan babi itu melainkan anjing dan babi itu pun Tuhan kita juga. Dan bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan rahib, pendeta, padri yang ada di gereja. Padri di gereja itu pun Tuhan dia juga. Sebab serba Tuhan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang pertama sekali akan meruntuhkan syariat Islamiyah, syariat. Meruntuhkan hukum hakam.
Meruntuhkan ajaran Quran, meruntuhkan ajaran hadis. Syurga neraka sudah tidak ada nilai serupa. Kerana tidak ada siapa pun boleh dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kerana semua Allah. Tidak ada yang wujud kecuali wujud itu adalah Allah. Ni antara dia tuan-tuan dan puan. Jadi dalam internet, dalam media-media sosial, dia perkatakan secara terbuka sekarang ni, terutama daripada negara jiran kita, Hubayah-hubayahlah tuan-tuan dan puan-puan kalau mendengar nampak kupasan makrifat didedahkan kepada siapa dan siapa saja boleh bercakap asalkan pandai berbahasa, boleh membaca dan sebagainya. Gorenglah segoreng-gorengnya. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita mengambil ilmu adalah agama. Jadi perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil agama, kata hikmah Arab. Baik. Sebab itu Imam Junaid Al-Baghdadi, kita sentiasa tegaskan bahawa aliran tasawuf kita, yang kita katakan bahawa wajib belajar tasawuf itu ialah bawah pimpinan Imam Junaid Al-Baghdadi, salah seorang imamnya. Itu Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Imam Junaid pernah mengatakan bahawa lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqulu la mawjuda illallah. Kalau aku ni pemerintah yang ada hak boleh menjatuhkan hukuman, maka aku akan potong kepala orang yang mengatakan bahawa tidak ada yang ada ini melainkan sebenarnya adalah kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan pergi ke apa? Dia akan pergi ke situ. Pantheism. Serba Tuhan. Serba Tuhan. Baik. Lama-lama tak semayang. Nak semayang macam mana? Takkan sendiri nak menyembah diri sendiri. Mana Tuhan belaka? Di sinilah akan jadi zindiq. Baik. Intaha. Intaha ni tuan-tuan dan puan-puan, kalimah bahasa Arab maksudnya selesai. Selesai apa? Selesailah kata-kata Imam Ibnu Hajar. Ya. Dia takut bercampur dengan syarahan pengarang atau ayat-ayat yang lain. Di bubur situ intaha, macam titik besar lah. Tak, di titik besar gitu. Baik. Pasal penulisan kitab Arab ni dulu-dulu panjang ayat dia, panjang wah. Dia tak banyak guna simbol sangat. Alamatut tarqim, simbol-simbol bacaan tu dia tak guna. Maka dia tak letak perkataan intaha supaya jangan bercampur. Bermula dalil hayat itu, dalil hayat yaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Al-Furqan ayat 58. Artinya, berserah olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati ia. Al-Hayyu, Al-Hayyu tu maksudnya yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Bertawakallah kita kepada siapa? Yang maha hidup. Maka itu dalil kepada sifat hayat. Dalil apa ni tuan-tuan? Dalil naqli. Ada yang menyebut sebagai dalil sam'i. Dalil sam'i. Sam'i nisbah pada sama'. Sama' apa yang kita dengar. Maksudnya Al-Quran itu apa yang kita dengar. Hadis itu apa yang kita dengar daripada Nabi. Dalil sam'i. Dalil naqli yang dinakalkan daripada apa? Al-Quran dan hadis. Itu dalil naqli. Mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang tak hafal ni tu depan tu ada 255 surah Al-Baqarah. Ayat kursi. Cuba baca tuan-tuan awal tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyu al-qayyum.
Al-Hayyu tu dia punya tempat kita nak mengambil dalil ataupun meletakkan dalil. Ya, Al-Hayyu tu yang maha hidup. Bila yang maha hidup, bahawa adalah sifat hayatnya. Ya. Mustahil lah dia hidup tapi tak ada sifat hidup. Dia berilmu tapi tak ada ilmu. Macam dipegang oleh golongan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani. Nafikan sifat ma'ani. Artinya Allah itu hidup tapi tak boleh nak kata ada sifat hayat. Allah itu mendengar tapi tak boleh nak kata ada sifat mendengar. Jadi Allah mendengar dengan zatnya. Macam mana pula? Allah tu maha berilmu, maha mengetahui, tapi tak ada ilmunya. Orang tu semayang, tapi semayang tak ada. Orang tu puasa, tapi puasa tak ada. Macam mana tu? Baik. Sebab itu, kita sebutkan bahawa sifat-sifat ma'ani ni betul-betul sifat yang azaliyah, yang wujudiyah pada zat Allah SWT. Nanti kalau di akhirat, di syurga, disingkapkan hijab, nikmat yang paling besar sekali ialah kita melihat zat Allah SWT. Bahkan kita boleh tengok, boleh lihat, boleh nampak sifat-sifat ma'ani ini. Nak menunjukkan bahawa sifat itu wujudiyah, betul-betul ada pada Allah SWT. Baik. Hadis seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim, Nabi SAW membaca Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, ya hayyu ya qayyum. Ya. Baik. Itu dalil naqli, dalil sam'i. Tambih, bermula ta'alluq qudrah dengan mengada dan meniadakan mungkin, iaitu terhenti pada akal atas ta'alluq iradat. Tambih, dia menarik perhatian kita. Ingat ini, ambil perhatian. Dia kata apa? Masuk sikit bab ta'alluq. Ada masih kaitannya dengan bagaimana kita nak kaitkan dengan sifat hayat. Dan hayat seperti yang kita sebut tidak ada ta'alluqnya. Yang ada ta'alluqnya ialah ni, ta'alluq qudrat, terhenti pada akal atas ta'alluq iradat. Maksudnya apa? Berdasarkan kepada ta'alluq iradat. Apa dia ta'alluq qudrat, tuan-tuan perempuan? Taksiri, memberi bekas. Ijad, menjadikan. I'dam, meniadakan. Allah menjadikan, Allah meniadakan. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ya, memberi bekas, memberi kesan kepada makhluk, kepada mungkin. Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Makhluklah kita ini, sesuatu yang mungkin. Ya. Dan ta'alluq qudrat itu berdasarkan kepada ta'alluq iradat. Bermula ta'alluq iradat dengan takhsis akan mungkin, iaitu terhenti pada akal atas ta'alluq ilmu, dengan itu mungkin. Dan ta'alluq iradat pula, apa dia? Takhsis. Apa maksud takhsis? Menentukan. Dan ta'alluq iradat menentukan ini berdasarkan kepada ta'alluq ilmu, berdasarkan pada ilmu. Berdasarkan pada ilmu. Jadi Allah SWT, dalam ilmu Allah SWT, dia sudah tahu bermula, bukan bermula, secara azalinya, secara qadimnya, sejak kita nak guna masa tu, secara ya, secara azalinya, kitab ini ada. Pada tahun berapa ni dicetak ni? Ada dalam ilmu Allah SWT. Dan Allah tentukan. Dia panggil takhsis, ta'alluq iradat. Allah tentukan kitab ni ada. Dan
yang menjadikan Allah ya, dengan sifatnya. Allah yang menjadikan dengan sifat kudratnya. Maka kudrat dalam pada bahasa kita menjadikan kitab ini. Kudrat Allah SWT. Majaz akli. Kita sandarkan kepada kudrat Allah SWT. Jadinya, kudrat mengikut iradat. Iradat berdasarkan kepada ilmu Allah SWT. Mana tadi? Bermula wujud tiga sifat itu, iaitu berhenti atau terhenti pada akal atas wujud hayat itu pada zat. Ini tuan-tuan dan puan-puan, wujud tiga sifat, iaitu qudrat, iradat, ilmu. Ya, tiga sifat bergantung kepada wujud hayat pada zat. Kalau tidak ada hayat pada zat, tak adalah sifat kudrat, tak adalah sifat iradat, tak adalah sifat ilmu. Kerana hayat itu hidup. Allah Maha hidup. Bila hidup, barulah ada kudrat, ada iradat, ada ilmu. Atau engkau kata bermula ada sekalian makhluk daripada tiadanya dan akasnya kebalikan daripada itu, iaitu dalil atas bersifat Allah dengan kudrat. Ada tak ada makhluk ini berdasarkan kepada apa? Ta'alluq kudrat Allah SWT, menjadikan, meniadakan, taksir, memberi bekas, ya, memberi kesan. Baik. Dan ada makhluk ini atas segala sifat yang tertentu ia daripada yang lain, iaitu dalil atas bersifatnya dengan iradat. Dan kita tegaskan bahawa makhluk ini adalah bukti, dalil, burhan bahawanya ada sifat iradat Allah SWT itu. Allah berkehendak menjadikan alam ini, menjadikan dunia ini, menjadikan makhluk ini, menjadikan kita semua. Allah ada kehendak dengan adanya alam ini, ada menjadi bukti kepada wujudnya sifat iradat Allah SWT. Dan tetap serta teguh ini makhluk, iaitu dalil atas bersifatnya dengan ilmu. Nanti kita akan rangkumkan sekali ya. Dan wujud segala sifat yang tiga ini dan demikian lagi segala sifat kamalatnya, iaitu dalil atas bersifat Allah Ta'ala dengan hayat. Keseluruhan dari apa yang disebut ni tuan-tuan dan puan-puan, nak mengaitkan hayat itu. Nak mengaitkan hayat itu dengan apa? Sifat-sifat kamalat bagi Allah SWT. Bukan setakat kudrat Allah SWT saja. Ya? Bukan hayat Allah SWT saja. Bukan ilmu Allah SWT saja. Bahkan semua sifat-sifat kamalat kesempurnaan bagi Allah SWT itu tidak akan ada kalau tidak ada hayat Allah SWT. Bahkan dunia, alam ini pun tidak akan ada kalau tidak ada hayat Allah SWT. Jadi hayat ini dia tidak ada ta'aluk ni, tapi dia merupakan syarat sebenarnya kepada apa? Kepada wujudnya sifat-sifat Allah SWT yang lain. Dan bukti wujudnya adanya sifat kudratnya ada alam ini. Allah Maha menjadikan ya, bukti wujudnya sifat iradat Allah SWT adanya alam ini. Kerana Allah berkehendak, Allah menjadikan. Bukti wujudnya sifat ilmu Allah SWT adanya alam ini. Kerana apa? Kerana Allah mengetahui dalam ilmu Allah SWT menjadikan alam ini. Kalau tak ada ilmu, bagaimana seseorang yang tak ada ilmu? Kita pun nak buat sesuatu kalau tak ada ilmu kak. Jadi seperti apa? Tikus membaiki labu lah. Contoh. Itu kita. Kalau yang nak menjadikan alam yang serba lengkap, yang serba indah, serba hebat ini tuan-tuan dan puan-puan, tentulah yang lebih berilmu. Maka alam ini juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan menjadi dalil kepada wujudnya sifat ilmu. Dan semua ni sekali,
menjadi dalil kepada apa? Kepada wujudnya sifat hayat Allah SWT. Ya. Kerana orang Arab kata faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tak ada memiliki sesuatu, dia tak boleh nak memberi. Kalau Allah SWT itu tidak ada sifat hayat, maksudnya kurang. Kalau kurang, Allah SWT sifatnya sempurna. Maka mustahil Allah SWT kurang. Dan bahkan kalau tidak ada sifat hayat, Allah SWT itu mati. Tidak hidup. Bila tidak hidup kak? Bagaimana nak ada alam ini yang sudah terbentang? Siapa nak menciptakan ni? Ya tak? Itu tadi, faqiru syai' la yu'tihi. Bermula wujud segala sifat yang empat ini, iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat. Dan demikian lagi segala sifat kamalatnya. Ya, semua sifat kamalat Allah SWT. Kamalat ni maksudnya sempurna. Kita tegaskan bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat kamalat. Jumlahnya hanya Allah SWT saja yang tahu. 20 itu ummahatus sifat. Ya, bukannya terbatas kepada 20. Iaitu dalil wujud segala sifat yang empat ini. Iaitu dalil atas wujud zat yang bersifat ia dengan sekaliannya itu. Ya. Sifat sempurna bagi Allah SWT. Masuklah qudra, irada, ilmun, hayyun, sama', basar dan semua sekali lah. Sifat-sifat yang sempurna bagi Allah SWT itu ya. Merupakan satu dalil yang jelas pada kita bahawa wujudnya Allah SWT Sang Maha Pencipta yang menciptakan makhluk ini, alam ini. Ya. Baik. Ke-11 sama. Habis tuan-tuan dan puan-puan. Bab hayat. Ada tuan-tuan nak tanya? Ada 2 minit lagi. Kesimpulannya, daripada apa yang kita perkatakan pada malam ini, serahkan urusan roh itu kepada Allah SWT. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu, terutamanya tentang roh, melainkan sedikit. Ilmu Allah SWT ini, seperti yang disebut dalam Al-Quran, sekiranya laut ini semuanya itu dijadikan dakwah. Pokok-pokok kayu, tumbuh-tumbuhan ini dijadikan pena untuk menulis ilmu Allah SWT. Kering air laut itu ditukar lagi, ditambah lagi sampai 7 kali tambah pun tak akan habis ilmu Allah SWT. Banyaknya. Ilmu yang ada pada kita ini hanya setakat kita celupkan air di lautan yang luas dan kita tengok kesan basah pada hujung jari kita, itulah ilmu kita yang ada, dia berikan kepada kita. Jadi bukan kapasiti kita, bukan kemampuan kita untuk masuk ke dalam-dalam, ya, yang tidak diberitahui oleh Allah SWT, walau hatta kepada Nabi kita Muhammad SAW pun. Apatah lagi Nabi yang lain, kerana Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah khatimul anbiya, penutup segala Nabi, wa sayyidul mursalin, penghulu segala Rasul, wa sayyidu waladi Adam, dan penghulu ketua segala manusia, yang paling hampir sekali dengan Allah SWT pun Allah SWT tidak beritahu. Bagaimana kita masuk secara dalam, kita boleh kupas secara detail hakikat roh itu, sedangkan kita tidak bersumberkan kepada siapa-siapa pun. Tidak bersumberkan kepada Nabi, tidak bersumberkan kepada Rasul, tidak bersumberkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya? Maka kalau masuk pesanan dari dalam kitab ini, kamu akan tergelincir akidah. Tergelincir akidah bahaya tuan-tuan dan puan, kalau sudah mengatakan bahawa akulah Allah, dia itu aku. Ajar tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak masuk neraka, siapa yang nak masuk syurga, di mana pahala, di mana dosa.
Di mana taklif syarak ni, sembahyang, puasa, zakat, contoh. Tak ada, semua orang Tuhan. Hatta seperti yang kita sebut tadi. Ha. Baik. Wallahu a'lam tuan-tuan. Alhamdulillah. Selesai kita memperkatakan sifat hayat ini. Dan insyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita ini membaca surah Al-Asri dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim.